Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya kita dapat sama-sama bertemu kembali di platform ini untuk berkongsi mengenai cara untuk menghafaz Al-Quran secara berkesan dan mengingati Quran insya-Allah sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kalau kita recap apa yang kita dah kongsi pada episod yang lepas, kita sudah menyentuh tentang bagaimana elemen pendengaran itu membantu kita dalam hafazan. Dan secara spesifiknya saya sudah terangkan kepada tuan-tuan puan-puan betapa pentingnya tuan-tuan puan-puan mempunyai cara untuk mendengar dengan betul. Maksud cara mendengar itu ialah dengan kita membaca dengan kadar kelajuan yang betul supaya kita boleh fit otak kita boleh fit memori kita secara berkesan dan juga sustainable. Seperti mana yang saya cakap, sustainability itu adalah satu elemen yang penting dalam approach saya, dan pada masa sama itulah sebenarnya yang kita nak, istiqamah, sustainable. Kita boleh repeat all over again, kita boleh buat, kita bukanlah bertahan sekejap saja tetapi dia berterusan sampai bila. So tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni seperti mana yang kita rancang bahawa untuk episod kali ini kita akan membincangkan apa lagi tiny blocks yang boleh kita hadam, yang boleh kita gunakan ataupun kita seterusnya kita kukuhkan supaya kita dapat melangkah ke alam hafazan dengan lebih serius secara berkesan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita sudah lalui dua elemen, dua tiny blocks. Pertama, pendengaran, dan kedua adalah penglihatan. Pendengaran melalui bacaan ataupun pace bacaan yang standard, yang sama, dan yang kedua adalah sedikit mengenai photographic memory. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT. Tiny blocks yang berikutnya izinkan saya untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada satu situasi yang macam ni. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan mengimbau kenangan dahulu yang kenangan tersebut terlalu kuat sehingga tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat bagaimana rupa tuan-tuan perempuan ketika itu, siapa yang ada di situ, kat mana tuan-tuan perempuan berada di situ, bagaimana suasana situ, dan apa yang ada di sekeliling tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita cakap mengenai situasi berikut, itu adalah kita namakan vivid, iaitu kita boleh lihat secara terang dan jelas apa yang kita sudah lalui. Maka tuan-tuan dan puan-puan, vivid memories ini adalah satu nikmat Allah SWT yang kita tidak sedar bahawa ini boleh membantu kita dalam hafal Quran. Apa maksud saya? Seringkali kita, sama ada kita sedar atau tidak, kita terfokus bahawa menghafal Al-Quran ini hanya seputar mengenai kita melihat teks Al-Quran dan melalui teks itu, bergantung pada teks itu sahajalah cara untuk kita menghafal Al-Quran. Seringkali kita letakkan itu satu-satunya jalan, iaitu dengan membaca dan melihat teks, itu sahaja. Namun sedar tak tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan perempuan banyak ingat peristiwa bukan melalui teks, tetapi melalui pengalaman, melalui perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Maka ini sebenarnya yang
kita terlepas pandang dalam kita menghafal Quran. Kita kena hadirkan perasaan kita dalam menghafal Quran dengan cara bagaimana? Kita kena ada background ketika kita menghafal Al-Quran itu. Saya ambil contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini apa latar belakang kita yang umum yang kita boleh jadikan sebagai latar belakang? Sudah tentu antaranya adalah COVID-19 ataupun nak lebih spesifik sikit PKP, iaitu kita berada di rumah hampir 24 jam. Maka dengan berbekalkan background itu, kita mula membina memori kita apa pengisian ke atas background tersebut. Kalaulah background itu kita isi dengan menghafal Al-Quran, itulah saya cakap, dengan background itulah dia membantu kita mengingati ayat mana yang kita hafal ketika itu. Okey, saya ambil contoh tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Dalam saya menghafal Al-Quran, alhamdulillah, saya melalui berbagai cara dalam saya menghafal Al-Quran. Dan subhanallah, saya hampir semuanya saya ingat cara dan saya ingat bila dan juga muka surat mana saya gunakan dalam sesuatu cara tersebut. Contohnya, dalam satu Quran itu ada satu muka surat yang saya gunakan metod baca daripada awal sampai akhir muka surat itu sebanyak 40 kali. Dan subhanallah, muka surat tersebut itu saya ingat di mana saya hafal, di mana saya baca muka surat tersebut. Ketika itu saya cuti sekolah. Ia juzuk 5. Dan saya ingat kedudukan di mana kat rumah saya menghafal ataupun saya membaca muka surat tersebut. Siapa ada di situ. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya ingat bagaimana saya membaca ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, bagaimana saya berjaya membuat ataupun throw back to that details. Tidak lain tidak bukan alhamdulillah, dengan kita mengasah keupayaan kita untuk mengekalkan memori tersebut dengan sesuatu yang kita pegang untuk masa akan datang. Saya ada Al-Quran. Saya nak ingat Al-Quran sampai bila-bila. Memori tersebut hanya datang mungkin sekali dalam seumur hidup. Satu sementara. Satu yang kalau boleh kita nak kita target kekal. Sekarang ni kita gabungkan sementara dan kekal itu. Kita nak yang kekal itu membawa sekali memori yang sementara, supaya memori sementara itu menjadi kekal sebagaimana memori kekal kita yang asalnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak cerakinkan, kita nak harmonikan antara dua elemen yang so contradicting ini, sementara dan diharapnya kekal. Ini kita boleh buat dengan cara satu disiplin. Penumpuan. Apa maksud saya penumpuan? Penumpuan yang saya maksudkan ini adalah kita kena tumpukan apa yang kita nak buat dengan berlatar belakangkan situasi tersebut. Dan untuk menjelaskan tentang penumpuan ini, sukacita saya nak sentuh sedikit tentang apa cabaran tuan-tuan perempuan dalam mendapat penumpuan ini. Saya alhamdulillah ketika saya menghafal Al-Quran, zaman ketika itu adalah zaman di mana gadgets tidak ada lagi di sisi kita. Masih tidak ada lagi di sisi kita. Dan apa yang kita ada hanya
very minimal contact dengan gadgets.